Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-9, iaitu wasatiyah ataupun keseimbangan, pada muka surat yang ke-54. Muka surat 54. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abdul Salam ibnu Mutahhar qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammad al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Rawahul Bukhari. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Abdul Salam bin Mutahhar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali daripada Ma'an bin Muhammad al-Ghifari daripada Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Inna dinu yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Maka janganlah seseorang daripada kamu menyukarkannya, menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Dululah tahun 90-an ada orang pegang lagi. Dia kata apa, tak sah ni mayang pakai seluar, kena pakai kain plekat, kena pakai pakaian longgar, dia kata, sebab nampak bentuknya tu. Gaduh kan. Ada orang dia berpegang, saya ni tak selesa semayang pakai seluar, saya kena pakai kain. Sebab itu dia sanggup tak mari masjid. Kan? Jadi benda-benda yang kita anggap, bukan yang kita anggap, agama lah. Tidak ada larangan pada agama pun, tapi kita sengaja nak bagi susah. Jadi dalam usaha kehidupan dan sebagainya. Dan agama tu mudah aja. Kan? Agama tu mudah. Jadi itu jugalah. Macam proses akad nikah pun sama juga. Kan? Jadi mudahkan urusan tersebut lah. Jadi bila kita menyulitkan, kita menyukarkan, pertamanya orang pun akan tengok, tak payah. Banyak sangat prosedur, banyak sangat, padahal benda tu mudah. Melainkan kamu akan tewas. Maksudnya kamu pun dah rasa dah boring dah ni. Dia rasa jemuk, tak payahlah. Dah banyak kali cuba, dia minta tak boleh ke. Ataupun kita terlalu rigid tentang terlalu teliti sangat dalam ibadat ni, dalam bab berwuduk. Dia tonjong habis celah-celah jari dia semua ni kan. Kuku ni habis semua. Punya teliti dia, risau takut tak sah wuduk dia kan. Begitu sekali. Akhirnya kita akan tewas kan. Bila dalam bab solat pun sama. Masih lagi ada sikap was-was dalam diri tersebut. Sedangkan kita ingat macam ni je. Kalau kita ada was-was dalam diri kita, kalau 2-3 kali kita angkat takbir, bermaknanya syaitan telah mempermainkan kita. Itu je. Sebab siapa yang mengesahkan takbir kita tu betul? Dimana Allahu Akbar, Bismillah, Astagfirullah, Allahu Akbar. Siapa yang mengesahkan tu? Orang lain, Allahu Akbar, siap. Kan? Allahu Akbar, elok, dia siap. Macam mana hamba Allah seorang, Allah tak jadi-jadi. Jadi siapa yang mengesahkan takbir dia tak sah, melainkan dia sendiri. Itu kata was-was. Jadi bila was-was ini mainan syaitan, dia telah diperdaya oleh syaitan. Cara macam mana? Lawan. Kalau selama ni kita Allah, tak,
Kali ni Allah betul pegang. Lantaklah sah tak sah kau beri apa. Aku yang semayang bukan kau semayang. Itu ya. Lawan. Jadi kita lawan, maka dia tewas. Kan? Jadi gitu. Dia kena lawan dia. Sebab siapa yang mengesahkan takbir dia tak sah? Kan? Itu yang kita tak tahu juga. Kan? Pokok dia special mana kita tahu Allahu Akbar, malaikat sebelah. Tak sah tu. Dekat sebelah, tak apalah. Betul tak? Melainkan dia lawan dengan diri dia sendiri, iaitu syaitan. Dia yang membisikkan. Ini menyebab kau kata suka. Leceh nak semayang, aku tak nak mari masjid lah. Sebab kalau mari masjid sekarang, kita duk angkat takbir 2-3 kali, orang sebelah dah jeling kan. Tengok macam tak? Tu siap perli lagi tak? Jadi hati pun dah tahu tak nak mari masjid. Jadi siapa menang? Syaitan yang menang. Dia telah berjaya mengurangkan seorang ahli jemaah masjid. Tak payah datang masjid sebab ada was-was. Jadi orang macam ni kita bagi betul-betul lawan. Siapa yang mengesahkan kau punya takbir kau tak sah tadi? Begitu juga dengan wuduk. Dia duduk susah hati takut tak masuk celah-celah. Tak perlu. Cukup sekadar air beratakan air. Cukup. Tak perlu kita nak pergi teliti air itu masuk celah-celah ni masuk tidak, tak payah. Melainkan kita akan tewas dengan dia. Orang lain dah nak dekat nak rukuk, dia masih lagi tempat wuduk. Tak selesai lagi wuduk. Dah masuk dalam ruang solat, basah habis semua ni dah. Jadi itu penyakit. Jadi syaitan. Itu je. Nak bina diri kekuatan, nak bagi motivasi diri dia tak. Lawan. Kan? Lawan. Misal kata dia kata tak sah, lantaklah tak sah pun. Kan? Aku punya wuduk bukan kau punya wuduk. Itu je. Lawan dengan diri sendiri. Lawan dengan diri sendiri. Kalau tidak kita akan tewas. Bila kita tewas siapa menang? Syaitan yang menang. Sebab dia kata ni, agama begitulah. Agama ini tidak menyukarkan, tidak menyulitkan pun. Hingga menyebabkan kita ada susah nak buat, tak. Hatta ibadah haji pun sama juga, tak menyukarkan. Kan? Tapi bila kita rasa benda tu macam besar sangat, kan? Padahal benda tu cukup kita menuruti apa yang dituntut. Ya? Jadi, apa lagi pesan Rasulullah? Sesungguhnya agama itu mudah, janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan, menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Maka berlakulah lurus kamu semua. Mendekatlah kepada yang benar dan berilah khabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadwah. Ini berangkat di awal pagi dan ar-ruhah berangkat setelah zuhur dan sesuatu dari ad-dujlah berangkat di waktu malam. Ini sebenarnya pesanan Rasulullah kepada tentera Islam. Kan? Ada yang tolak pada waktu ni, pada waktu ni, pada waktu ni. Jadi Rasulullah kata bermudahlah. Agama itu tidak menyusahkan. Kalau kamu rasa susah, ya, bila sampai ke tempat yang tidak ada air, maka bolehlah kita bertayamum, tak ada masalah. Jangan sebab tak ada air kita tak solat. Solat tetap kena solat. Boleh digantikan dengan tayamum. Enggak, tak ada hal. Ya. Tak mampu untuk kita bayar zakat, kita boleh bersedekah, tak ada hal. Maksudnya boleh, ya. Itulah agama. Kan? Rasulullah memudahkan urusan. Jadi ya, pengenalan tentang wasatiyah ni, di dalam masalah wasatiyah, bahasa Melayu kita sebut keseimbangan, orang putih sebut liberal lah, ya. Jadi sejak akhir-akhir ini perkataan wasatiyah diwacanakan secara meluas dalam masyarakat. Ia merupakan sesuatu yang fundamental di dalam Islam yang sepatutnya diberikan penekanan sejak dahulu lagi. Namun apabila ia diberikan penekanan yang serius, bukan sahaja dalam kalangan orang Islam, tetapi juga oleh Barat, maka ia dilihat mempunyai agenda yang tersendiri. Sebab tu bila kita sebut tentang liberal-liberal ni, ya, sebab dia agenda Barat kan. Jadi sebab tu kita pun rasa fobia dengan perkataan liberal. Ya, wujudnya Islam liberal. Kan? Jadinya dalam bahasa Arabnya wasatiyah lah. Kan? Cumanya liberal tu dia sudut apa? Kalau kata agama pun liberal, wasatiyah lah disebut. Tak? Dari sudut mana yang boleh kita liberal? Dan daripada sudut mana kita tak boleh liberal? Itu kita cakap bahasa Arab sikit lah. Bagi orang dengar liberal orang takut kan. Dari sudut apa Islam boleh wasatiyah? Dan daripada sudut mana Islam tak boleh wasatiyah? Tak. Kita tahu tu.
Bukan pukul rata semua. Ya. Bukan pukul rata. Ya. Oleh kerana tafsiran wasatiyah itu sangat luas, masing-masing cuba memperlihatkan corak tafsiran masing-masing bagi menentukan hala tuju umat Islam. Ada yang cuba mentafsirkan wasatiyah sebagai keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, maksudnya agama pun kita ambil, dunia pun kita ambil, kan? Kadang-kadang dia kata kita ni kena wasatiyah lah, liberal dalam agama ni. Kita agama pun kita nak, akhirat pun kita nak, dunia nak, akhirat pun kita nak. Jadi kita buat 50-50 tak? Dia kata dunia pun kita buat 50%, akhirat pun kita buat 50%. Betul ke kita buat macam tu? Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Sepatutnya kalau kita kata tadi dunia pun kita nak 50%, akhirat pun kita nak 50%. Jadi sehari 24 jam, 12 jam tu kita kena fokus pada ibadat lah. Ya. Dah 50-50, kena adil lah. Kan? Ini kita punya sepatu pun 5 waktu pun setengah jam anggaran. Katalah satu solat 6 minit, 6 kali 5 30 minit baru setengah jam. Baca Quran tak sampai sejam pun. Kadang-kadang satu muka tu mujur lah tu. Tak adalah sampai setengah jam baca Quran pun. Cuba terkira balik. Jadi berapa persen yang kita bagi untuk agama ni? Tak? Kalau dia kata tadi lah, agama pun nak, dunia pun nak tak? Dia bukan begitu. Ya, sebab agama ni meliputi seluruh kehidupan. Kalau dia faham macam tadi tu, itu sekular. Sekular ni mengasingkan antara urusan agama dengan urusan akhirat. Sebab tu orang yang sekular ni, ya, walaupun dia ni seorang yang beragama, kalau dia faham secara sekular, dia tak kata urusan kerja is urusan kerja, urusan ibadat is urusan ibadat. Jadi ketika kerja, kalau saya nak bersosial, nak bercampur dengan wanita ke, nak berni ke, ataupun saya nak ambil rasuah ke, itu saya punya peribadi. Tapi dalam bab semayang, saya pergi semayang Jumaat tak tinggal. Kan? Ini yang faham yang salah ni, yang betul kata yang liberal ni. Kan? Tak kena pula. Cara keseimbangan yang dia buat itu dah sekular tak? Jadi ya, ini yang kita nak kena faham apa maksud wasatiyah sebenarnya ni. Ya, sebab tafsiran dia pelbagai. Kan? Kalau kelompok ini dia tafsir ikut pandangan dia. Kalau barat ikut pandangan barat, Islam ikut pandangan Islam. Jadi kita nak ambil pandangan siapa? Sudah pasti kita akan ambil pandangan Islam. Jadi bila panggil pandangan Islam, pandangan siapa kita nak ambil? Rasulullah lah. Itu je lah. Tak boleh kita nak ambil contoh. Kan? Jadinya, ada yang cuba mentafsirkan wasatiyah sebagai keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam dan meletakkan suatu tanggungjawab pada haknya. Aliran ini terdiri daripada mereka yang mempunyai sifat yang ikhlas dan bertanggungjawab terhadap Islam. Ya, wasatiyah diambil daripada perkataan wasat yang membawa maksud terbaik dan terpilih. Mengikut Al-Qamus Muhit, perkataan wasat membawa makna paling adil dan terbaik. Itu maksud dia. Ya, ikut tafsiran Islam. Dalam bahasa yang mudah, kalimah wasati memberi makna adil, terbaik dan pertengahan atau seimbang. Dalam menafsirkan maksud ummat wasata ataupun ummatan wasatan, para mufassir seperti Al-Qurtubi, Asy-Syaukani dan At-Tabari sepakat bahawa ummah wasata membawa maksud ummah yang terpilih dan terbaik. Itu umat Rasulullah lah. Umat yang terbaik dan terpilih ini tentulah umat yang bertakwa, iaitu dengan melaksanakan semampu mungkin segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah. Dia berusaha melaksanakannya biarpun tidak digemari oleh nafsu, manakala dalam perkara ibadah dia terus melakukannya dengan bersungguh biarpun bercanggah dengan logik akal manusia. Dari segi istilahnya pula sama seperti makna bahasa, kecuali ulama menyebut tawassut. Wasatiyah ini tawassut merupakan keadaan yang dipuji pada ghalibnya, jadi pada kebiasaannya, yang berdiri di atas akal insan, asas
akal insani yang sejahtera dengan fitrah dan menyelamatkannya daripada kecenderungan yang melampau atau cuai. Okey. Ini dinyatakan oleh Dr. Muhammad Abdul Latif Al-Farfur dalam kitab Al-Wasatiyah fil Islam. Ya, keseimbangan dalam Islam. Lepas tu bila kita sebut tentang wasatiyah tadi, ya, liberal tadi, bukan semua perkara kita kena liberal. Ya, perkara agama tak ada liberal-liberal ni, mana ada. Sebab dah clear dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kan, katakanlah Muhammad pada orang-orang kafir ni, ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kau pun tak sembah apa yang aku sembah, kan, wala ana a'budu ma abattum, dan aku tak sembah akan apa yang kamu sembah, kan. Dan akhirnya apa yang Allah Ta'ala sebut, lakum dinukum waliyadin, bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Itu dalam bab akidah, dalam bab beragama, clear. Tetapi dalam bab kehidupan sosial, berjiran, beragama, jiran kita sambut tahun baru Cina, yang depan sana sambut Christmas, takkan nak pergi ziarah dengan sebab atas kejiranan, takkan nak ucap Merry Christmas sebab kawan kita tu Kristian, apa masalah? Yang jadi haram bila kita sebut dekat kawan kita, dak mat, dak abu, Merry Christmas, apa hal? Dia orang Islam, tak pasti nak Merry Christmas kat dia. Yang boleh Merry Christmas kat kawan kita lah, John ke, Jonathan ke, siapalah. Tak? Ini yang masalah ni. Sampai peringkat jumut fikir pula, tak boleh nak ucap benda tu pun takut. Ya? Padahal benda ni clear, dia ulama dah sebut. Kan? Yang salah kalau kita sebut sesama rakan seagama kita, apa hal nak sebut ke dia Merry Christmas pula, ataupun Merry Taik Pusam pula lah. Apa hal? Jadi itu kita kena faham, ya? Atas dasar persahabatan, bukan kita nak masuk agama dia pun, lakum dinukum waliyadin. Itu dalam bab antara akidah sesama manusia lah. Adapun dalam bab lain, dalam bab kehidupan, urusan, kan, banyak kelonggaran diberi. Contoh dalam perjanjian Hudaibiyah cukuplah betapa toleransinya Nabi, berwasatiyahnya Nabi, hingga seolah-olah sahabat ingat perjanjian ini, ya, Islam telah kalah dalam perjanjian ini, semua menang pada kafir. Nah, kalau kita baca isi kandungan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, ya, sahabat-sahabat pun tak setuju, kan, sebab nampak sangat Islam ni bagi muka pada orang bukan Islam, kan. Dia tak puas hati. Tapi bila Rasulullah kata, tak, ini bukan aku punya pandangan, ini adalah wahyu pada Allah SWT. Jadi sahabat semua setuju, kan. Jadi itulah wasatiyah itu. Wasatiyah ialah kita bertolak ansur dengan orang bukan seagama dengan kita, tanpa kita menggandaikan prinsip kita sebagai seorang Islam. Rasulullah tolak ansur dalam perjanjian Hudaibiyah, tak keluar dari Islam pun. Tapi sahabat yang berpetikai, kan. Sayyidina Umar Al-Khattab, anta rasul, sampai macam tu, dia kata, engkau rasul ke? Bukan nabi ni. Sampai peringkat macam tu sahabat boleh cakap. Sebab memang nampak terang-terang perjanjian tu memang orang kata telah menghina agama Islam. Sampai sahabat boleh cakap macam tu. Maka bukan tak puas hati tak. Tapi bila Rasul kata dah, ini adalah wahyu, perintah Allah, ikut je lah. Maka sahabat setuju, ikutlah akur. Jadi tu kata, sebab Rasul tidak menggandaikan prinsip Islam pun, tidak menggandaikan akidah pun dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut, kan. Walaupun dalam perjanjian Hudaibiyah itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, okey, perkataan Bismillah kami setuju, ya, kata wakil kafir Quraisy, ya, okey, min Muhammad Rasulullah, ya, daripada Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah. Ni kami tak setuju. Muhammad okey, Rasulullah kami tak nak, sebab kami tak iktiraf kau sebagai Rasul. Kemudian Rasul kata, padam Ali, sebab Sayyidina Ali tukang tulis. Wahai Ali, kau padam balik perkataan Rasulullah. Adakah ini menghina Islam? Nabi sendiri suruh padam. Ali, kau padam perkataan Rasulullah tu. Ali tak nak padam. Dia tak nak padam, kan. Sebab pada dia ini akan menghina Islam lah. Tapi Rasulullah kata padam. Dia tak nak padam. Hingga Rasulullah kata, Ali, kau tunjuk kat aku mana perkataan itu. Kau tunjuk ke mana perkataan tu. Ini. Rasulullah sendiri yang padam. Jadi adakah ini menghina Islam? Kalau kita ikut, memang hina tak. Kalau kita ikut,
Nah, tapi adakah menggadaikan prinsip Islam? Tak menggadai pun. Akidah tak keluar pun. Jadi itulah tu. Nah, sebab Rasulullah dah benda yang kita alami hari ni dah dialami oleh Rasulullah dah pun. Dah ditunjuk dah contoh. Bagaimana cara Rasulullah menangani isu ni tanpa menggadaikan akidah. Tanpa menjatuhkan maruah Islam pun. Nah, jadi bila kita faham konsep ini, oh, itu ya. Tapi yang Islam liberal, yang betul liberal tu yang macam mana Aminah Wadud. Nah, yang di Amerika tu, orang perempuan boleh jadi imam. Itu betul-betul menghina Islam. Ya? Orang perempuan boleh jadi muazzin. Orang perempuan boleh baca khutbah Jumaat. Naik atas mimbar. Betul lah tu. Itu menghina Islam lah. Walaupun dia kata apa, tak ada sebut pun. Ya? Quran kata pun, orang perempuan dah jadi imam. Tak? Jadi, benda ni kita kena refer balik pada agama. Kalau benda tu baru betul. Itu baru liberal lah. Tak? Sebab apa? Dia telah manipulate ilmu fiqh dalam Islam. Itu. Ya. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatan wasatan, umat yang terbaik yang menjadi saksi terhadap umat yang terdahulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus dan kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat pilihan lagi adil, ummatan wasatan, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah, yakni Muhammad pula, akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebab itulah umat Muhammad ni ummatan wasatan, umat terpilih, umat terbaik. Sebab umat Muhammad ni diberi tauliah untuk memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Mengajak orang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada perkara-perkara kebaikan dan mencegah kepada perkara-perkara yang kemungkaran. Itu umat Rasulullah. Jadi itulah Allah Ta'ala dah bagi tauliah pada kita. So bagaimana kita nak tolerate dengan orang yang bukan beragama Islam, bagaimana kita tarik mereka dekat dengan agama Islam tanpa kita menggadaikan prinsip kita sebagai seorang Islam. Jadi orang macam ni hebatlah, orang macam ni kan? Bukan yang kita ditakut-takutkan kan? Dengan ancaman sana, dengan ancaman sini tak. Kita pun tahu Yahudi tak pernah tidur pun untuk menyesatkan orang Islam. Tapi takkan kita nak salahkan Yahudi? Memang dah kerja dia. Habis tuan-tuan, hari ni hiburan kita dah masuk ke sini dah melalui televisyen, ada YouTube, ada telefon, semua ni dah. So kita nak memusuhi telefon, tak payah pakai handphone. Maklumat-maklumat yang datang daripada alamat daripada dunia maya ni, ya, dunia tanpa sepadan. Kita nak tutup diri kita. Ni Facebook semua ni Yahudi ni tuan-tuan tak. Ya, ini semua Yahudi dunia ni tak. Jadi kita tadi so tak payah pakai Facebook. Tak perlu gunakan Facebook untuk medium untuk sebarkan dakwah. Kan? Ni TikTok ni semua menyesatkan orang. Okey, kita faham. Tak boleh kita jadikan TikTok sebagai medium untuk dakwah. Kenapa kita nak musuh pula? Kan? Kita sendiri yang nak kena kuasai benda tu lah. Kan? Kalau dia guna benda tu, kita gunakan benda tu. Walaupun datang pada orang Yahudi sendiri pun. Kan? Jadi kalau kita faham, okey, maksudnya apa yang dia buat teknologi ni, kita ambil manfaat untuk kebaikan Islam. Kita pulang balik. Kita tak mampu nak buat macam dia, ambil apa yang dia buat, kita gunakan untuk Islam. Gunakan TikTok untuk sebaran dakwah, Facebook untuk sebaran dakwah, Instagram sebaran dakwah. Bagus benda tu. Kan? Macam tu macam Lasmak sendiri tak? Penuh Facebook dia. Setiap hari ada je kuliah dia dalam Facebook. Kan? Tak ada pula memusuhi Facebook pula. Ini tuan-tuan jangan guna Facebook tuan-tuan. Ini semua Yahudi tuan-tuan. Pengasas dia pun Yahudi, Mark Zuckerberg tu kan.
dia pun Yahudi, jangan kita guna. So bila kita tak guna, apa medium kita ada? Tak? Kalau kita ada satu medium lain yang mana satu dunia boleh guna, tak apa, ada persaingan. Lalas kita dulu pernah cuba buat, kan? Dulu pernah cuba buat tapi tak jadi. Terpaksa lah aku balik pada Facebook, balik guna lah juga. So tapi kita gunakan untuk kepentingan agama, sebarkan untuk kebaikan, bukan sebarkan fitnah, kan? Jadikan medium WhatsApp untuk medium sebarkan dakwah, ajak orang buat baik, kan? Kempen datang ke masjid, tu ya. Kan? Jadi bukanlah kita memusuhi teknologi, rugilah kalau kita memusuhi teknologi dengan alasan Yahudi, dengan alasan mereka telah menjadikan Islam sebagai ni, tak, rugilah kita. Sedangkan kita boleh gunakan balik untuk senjata melawan mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang umatnya bersikap melampau, seperti sabda yang bermaksud berhati-hatilah kamu terhadap sikap ekstrim, yakni melampau, dan tasyaddud, terlalu syadid. Saya cakap tadi lah, dalam bab wuduk syadid sangat sampai teliti tu, dan dalam bab solat angkat takbir punya syadid, teliti sangat. Allah, tak jadi. Siapa yang rugi? Kita nak kejarkan takbir pertama dengan imam, tak? Kita dah dapat dah takbir pertama dengan imam, Allahu Akbar, dah elok-elok dah dapat, tak jadi pula. Astagfirullah, usolli lagi. Dah lepas takbir pertama, syaitan seronok. Lega aku dah, dia telah gagal untuk dapat takbir pertama dengan imam. Yang best lagi pula, siap tinggal rokaat lagi sebab duk sibukkan usolli. Jadi kita buang yang tuan. Kalau ada saudara kita siapa-siapa, kita didik dia macam tu. Lawan, dulikan, kan? Lawan dengan syaitan ni. Lantaklah aku kat takbir tak sah pun, kau duli apa? Kan? Ni aku yang semayang, bukan kau semayang, kata macam tu ya. Lawan dengan diri sendiri. Jadi Rasulullah larang, jangan bersikap ekstrim melampau, kerana sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap ekstrim dalam beragama. Jadi pelampau agama. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-3248, hadis ini bersatu hadis sahih. Ya, kalau hari ini kita sebut pelampau dalam agama ialah orang-orang yang ideologinya berfahaman Khawarij. Kan? Khawarij ni muncul sejak zaman sahabat Sayyidina Osman lagi dah. Melampau dalam beragama. Hingga Rasulullah sebut, kalau kamu tengok golongan Khawarij punya ibadat nak bandingkan dengan kamu para sahabat, lekeh lagi amalan kamu berbanding dengan puak-puak Khawarij. Sebab puak-puak Khawarij amalan ni lagi hebat daripada sahabat. Tetapi mereka menggunakan dalil-dalil Quran, hujah-hujah Al-Quran dan hadis untuk kepentingan nafsu mereka. Benda ni Khawarij dia muncul sejak zaman sahabat lagi. Ya. Hari ini ya, dia bukan dalam bentuk kumpulan, tetapi Khawarij dalam bentuk ideologi. Kita pun tak tahu kadang kita kira Khawarij ke tidak. Melampau dalam agama dan begitu keras dalam agama. Debat kita berpegang pada zahir agama, zahir ayat, sedangkan ulama tafsiran kot lain. Kan? Tu. Sedangkan dia tidak ada asas ilmu tafsir, dia tidak ada asas tentang hadis, tapi dia pegang pada zahir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Mana ada tu? Kan? Tapi kalau puak Khawarij dia faham macam mana? Jangan paksa orang dalam agama, dia kata. Iaitu jangan paksa orang tu solat, jangan paksa tutup aurat. Sebab dalam agama tak boleh paksa-paksa. Kalau dia faham konteks ayat ini, bukan itu. Konteks ayat ini bagi tahu kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Sebab tu bila Hamas dia tawan tentera-tentera Yahudi ni, dia tahan rakyat-rakyat yang Yahudi jadi tawanan, dia tak paksa masuk Islam pun. Cuma dia terangkan tentang Islam, dia hujahkan kepada orang-orang tentera-tentera Yahudi ni. Macam kenapa kau perangi kami? Sebab Yahudi kata, ini bumi kami, tanah air kami. Tanah air kau macam mana? Engkau masuk sini bila? Engkau masuk ke bumi tanah Palestin tahun 1948. Kami ada di Palestin sebelum tu lagi. Dan negara kami ni negara merdeka. Kau tengok sini, kami ada kapal terbang. Kami ada mata wang kami sendiri, mata wang Palestin tu. Kami ada stem kami sendiri. No, kami ada sekolah kami, semua kami ada. Tiba-tiba kau datang masuk tahun 1948, ya, kau beli tanah-tanah orang Palestin, ya, kemudian kau dakwa ini tanah kau.
Ya, ialah ada kesilapan juga orang Palestin. Ya, sebab tu mufti Palestin ketika itu, apa nama dia? Ya, dia telah mengeluarkan fatwa haram menjual tanah kepada orang Yahudi. Haram ketika itu. Tapi disebabkan pandangan ni pandangan terpecil, dia telah dihalau keluar. Jadinya orang Yahudi masuk, dia beli tanah-tanah orang Palestin dengan harga yang mahal. Orang Palestin berkat jual, rupanya dia jual tanah dia, negeri dia pun tergadai. Tak? Dia dah dapat tapak kat situ, dah dia rampas terus negara tu. Apa yang berlaku hari ini? Dan apa yang berlaku hari ini? Jadi kena terang balik. Bukannya orang tentera Hamas tu dia pergi paksa orang tentera Yahudi dan musuh Islam, tak boleh paksa. Sebab dia faham ayat Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau orang jadi main konteks faham jadi macam tu pula, lebih kan? Itu kata bahaya mentafsirkan agama tanpa sumber ilmu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melarang dan menegah 3 lelaki yang ingin berlebih-lebihan dalam beribadat dengan sabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah SWT dan lebih bertakwa daripada kamu semua. Kenapa dia jadi cerita macam ni? Ya, 3 lelaki ni masuk Islam. Maka mereka telah bertanya kepada Sayyidina Aisyah tentang ibadat Nabi. Bila Sayyidina Aisyah cerita tentang macam ni, kita ni dah terlambat lah. Kita masuk Islam lambat, jadi banyak ibadah kita tertinggal. Jadinya sebabkan kita tertinggal, maka kita kena kejar balik. Lepas tu saya kata, kadang-kadang orang ni dia faham agama ni macam kita lari maraton. Nah, bermula daripada Masjid At-Taqwa ni, ya, lepas lari maraton pergi ke Lubuk Cina. Kan? Jadi bila whistle dahulunya orang pekat lari dah. Yang 3 orang baru sampai, aki motor kat belakang. Tapi dia dah lari dah. Lari dah. Allah mak terlambat gitu. Kejar balik, kejar. Dia ingat macam tu agama. Tak perlu. Agama itu beramal dengan apa yang kau ada lah. Tapi 3 lelaki ni sebab dia rasa dia tertinggal macam tertinggal maraton tadi tu, merentah desa tadi tu, maka dia pegang apa? Aku akhir lepas ni aku tak nak tidur, aku nak beribadah sepanjang malam. Yang seorang lagi kata aku tak nak makan, aku nak puasa sepanjang hari. Yang seorang lagi kata aku tak nak kahwin sebab kahwin nanti menyusahkan aku nak beribadah je, tak payah kahwin-kahwin. Bila Rasulullah dengar ni, itu yang saya sebut, demi Allah, wallahi inni akhafu minkum, inni akhafullahu minkum, aku lebih takut pada Allah. Nabi cakap dekat dia orang. Lepas tu pula ya, dan lebih bertakwa daripada kamu semua. Aku ni, kata Nabi. Nabi kena kata macam tu. Aku ni Nabi, aku paling takut dengan Allah. Aku ni Nabi, aku paling bertakwa berbanding dengan kamu. Tetapi aku juga berpuasa dan berbuka. Yang kau tak nak puasa dan tak nak berbuka puasa ni pasal akunya Nabi pun aku berbuka, aku juga puasa, aku juga berbuka. Ni yang kau ni nak solat sampai tak nak tidur ni pasal aku ni Nabi tau, dah confirm syurga. Aku juga solat, aku juga tidur. Yang kau nak lebih-lebih pada aku pasal ya, serta menikahi wanita. Aku juga berkahwin, bukan seorang, ramai. Yang kau tak nak kahwin tu pasal ni. Nabi terpaksa gunakan Islam macam ni. Bukan daripada Rasulullah belagak. Tak, kena bagi tahu. Aku yang Nabi pun aku buat benda-benda macam ni. Engkau yang bukan Nabi, yang kau nak hebuk sangat nak jadi lebih Nabi pada aku ni pasal kenapa kau nak jadi Nabi lebih pada aku? Aku yang Nabi pun relax je. Cina kata apa? Man-man kan? Relax je. Engkau pula nak lebih-lebih pada aku pasal barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Siapa yang pandai-pandai buat ibadahnya yang Nabi tunjuk macam ni, kau buat lain, dia bukan daripada golongan aku. Siapa yang pandai-pandai sendiri, dia rasa dia ketinggalan, dia sendiri pandai otak ibadah tu tak, kau bukan kumpulan aku. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1867. Keterangannya, istilah wasatiyah adalah antara istilah yang banyak digunakan oleh ramai umat Islam termasuk ulama apabila ingin menggambarkan sifat asasi agama Islam. Malangnya, istilahnya ringkas tetapi mempunyai maksud yang mendalam ini seringkali disalah-ertikan. Ya, disalah-ertikan istilah wasatiyah ni lah. Kalau orang putih sebut liberal ni, risau dengan perkataan liberal ni. Ulama dari dulu hingga sekarang banyak membahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah wasatiyah tersebut secara tepat.
Istilah ini juga banyak dijadikan sebagai hujah untuk menidakkan atau mengiyakan sesuatu tindakan. Lebih memburukkan lagi wujudnya golongan musuh Islam yang melihat istilah ini sebagai suatu alat untuk menghancurkan kefahaman dan kekuatan umat Islam. Itu yang boleh kata munculnya golongan Islam liberal. Memang ada. Memang ada Islam liberal pun yang sebut tadi lah. Aminah Wadud tadi. Siapa lagi yang puak-puak yang jadi imam, orang perempuan boleh jadi imam, orang perempuan boleh azan, orang perempuan baca khutbah. Memang ada. Ya, kumpulan ni memang wujud. Ya. Mereka mempergunakan istilah tersebut dengan tujuan merosakkan kefahaman umat Islam dari dalam. Tetapi disebabkan kelompok ni buat, makanya masyarakat telah pukul rata. Dia pukul rata. Semua sama je lah. Tak? Macam orang perempuan lah, kalau dia putus cinta dengan lelaki tak? Bila nak cerita lagi, tak payah. Lelaki semua sama tak? Dia marah kan? Marah punya pasal, habis semua orang lelaki kena marah. Kan? Dengan imam-imam pun kena juga. Aku pun kena tak? Sebab lelaki semua sama dia kata. Lalu umat Islam yang wasatiyah di sisi mereka adalah umat Islam yang tidak kenal jihad. Disebabkan takut sangat dengan Islam wasatiyah liberal tadi ni, ingat umat Islam terlalu tak berani untuk ni, tidak kenal jihad, tidak memperjuangkan hukum syarak, menggalakkan kebebasan ijtihad tanpa kelayakan sepatutnya, memperjuangkan kebebasan agama tanpa mengikut kefahaman syarak yang sebenar, berlemah lembut dengan orang kafir sehingga walaupun Islam dihina dan undang-undang Islam ditolak, mereka masih berdiam diri dengan alasan sudah semestinya mereka, yakni orang kafir tadi, iaitu menolak hukum hakam Islam kerana mereka belum lagi beriman dan lain-lain lagi. Hujah mereka adalah wasatiyah, yang dimaksudkan adalah yang bermaksud pertengahan, bersederhana dan sebagainya. Jadi kalau salah faham konsep wasatiyah ni, maka dia akan memberi kefahaman yang salah pada kita, akan menyebabkan kita rasa sentiasa kita rasa terancam dengan diri kita. Lantaran itu, tindakan berjihad secara peperangan dan seumpamanya, hukuman mati dalam hudud, tegas dengan orang kafir seperti mana yang dinyatakan dalam Quran, terutamanya apabila Islam dihina dan hukum hakamnya dipermainkan, telah terkeluar daripada ruang lingkup wasatiyah. Kerana ia bukanlah bersederhana dan pertengahan antara kelembutan dan kekerasan, dan tidak bersifat ta'ayus silmi, yakni keharmonian hidup bersama. Dan disebabkan bimbang sangat tak, makanya kadang-kadang ada orang berfaham macam tu. Pada dia tak apalah, kan? Islam dihina pun tak apa. Walaupun orang kata tentang jihad ni, dia tawan, kan? Pada dia, ada juga faham macam ni tak? Dia kata sampai dia rasa takut sangat, kan? Ataupun disebut dia ni ada perasaan yang terlalu merendah diri sangat. Ya? Dia rasa dia tak boleh buat apa-apa pun. Dr. Muhammad Abdul Latif Farfu juga menyatakan bahawa tiadalah di sana yang lebih baik di sisi ahli akal, lebih indah, lebih cantik dan lebih manis daripada tawasud, pertengahan atau sederhana dalam semua perkara. Tidak ekstrim melampau-lampau dan tidak terlalu longgar sangat tak? Sampai kan ada ruang untuk Islam itu dilengak lemah. Pengajaran hadis, Fathul Bari dalam syarah Sahih Bukhari menyatakan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih mudah jika dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Kita nak bayar nazar tak perlu usung kotak, tak perlu usung cucuk dan cucuk sini pun. Nak bayar nazar apa? Okey, nak korban ke, nak jamu orang makan ke, sekadar macam tu. Tak perlu sampai nak menyeksa diri kan. Kerana Allah SWT mengangkat umat daripada umat ini bebanan syariat yang dipikulkan ke atas umat-umat sebelumnya. Contohnya, dalam masalah taubat. Taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Jika kita lihat hadis ini secara teliti dan melihat kalimah sesudah ungkapan ad-dinu yusrun tadi, agama itu mudah, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita bahawa seorang Muslim berkewajipan untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya, sehingga akibat daripada berlebih-lebihan itu tadi, ia akan melampaui batas dalam agama
dengan melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama. Kesan wasatiyah, kesan daripada konsep kesederhanaan wasatiyah ini adalah kesederhanaan dalam melakukan ibadah, iaitu memberi ruang kepada individu untuk melakukan ibadah bertoleransi dengannya. Keduanya, kesederhanaan dalam makan dan minum. Yang ketiganya, sederhana dalam perbelanjaan dan tidak membazir. Keempat, kesederhanaan dalam mencapai tuntutan jiwa dan raga. Kepentingan kesederhanaan dalam Islam mendorong kesederhanaan dalam umat Islam untuk mematuhi ajaran dan ketentuan agama Islam. Pentadbiran keadilan, penyebaran kebaikan dan kebenaran, mencapai tujuan kekhalifahan di bumi yang merupakan seni bina dan ikatan Tuhan yang Maha Kuasa, memberi hak kepada semua orang kepada manusia. Kesederhanaan menunjukkan agama Islam sebagaimana adanya, cara untuk menghilangkan kecurigaan dan menghapuskan tuduhan yang terhadapnya. Kesimpulannya, terjemahkan wasatiyah dalam bahasa wahyu, maksudnya Al-Quran dan juga sunnah, bukan ikut pandangan, bukan ikut emosi, bukan bahasa nafsu. Itu baru betul. Kembalikan pemahaman sebenar wasatiyah mengikut acuan syarak. Adapun terjemahan wasatiyah kepada erti kesederhanaan tidak menepati sepenuhnya erti wasatiyah seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama berdasarkan pada ayat Quran dan hadis serta amalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sederhananya Islam yang kita anuti bermaksud teliti menegakkan keadilan, pada masa yang sama menafikan diskriminasi, berusaha menunjukkan contoh teladan kepada penganut agama yang lain. Keduanya, memerangi mungkar, menjauhi penyelewengan terhadap pemahaman agama. Seterusnya konsisten merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, membina kekuatan umat untuk mendaulatkan Islam. Itulah kesederhanaan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Setiap yang melampaui batas atau cuai adalah ditolak dalam syariat dan juga akal. Ia bukan daripada Islam, begitu juga dari logik insani yang sejahtera. Ketiganya, semoga kehidupan kita yang kita bina biarlah benar-benar wasati dalam mafhum yang menyeluruh dengan maksud mengutamakan yang terbaik, keadilan, istiqamah dan sifat memelihara kehidupan dengan cara yang membina keharmonian dan ketenangan sama ada pada dirinya sendiri atau pada masyarakat, sehingga tidak dilihat dalam bentuk takalluf ekstrim dan melampau. Kesimpulan yang terakhir, tidak wajar menumpukan satu tanggungjawab sahaja tetapi meninggalkan tanggungjawab yang lain. Adapun menyederhanakan umat Islam daripada beramal dengan ajaran Islam, ia perlu dicermati bagi mengelakkan daripada melonggarkan pegangan umat Islam dan mereka takut untuk menjadi umat Islam yang kuat kerana takut dianggap sebagai pelampau agama. Dan inilah tuan-tuan kesimpulan daripada tajuk yang ke-9. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan kumpas tajuk yang ke-10, iaitu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala.